Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, Kerajaan Sarawak terus membawa pelbagai pembangunan dalam usaha merapatkan jurang pembangunan dan ekonomi di kawasan bandar dan luar bandar. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia juga bagi mentransformasikan kawasan luar bandar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan luar bandar diberi tumpuan menerusi meningkatkan liputan bekalan air, elektrik serta jalan di seluruh negeri termasuk di kawasan daerah kecil Sunda. Beliau berkata demikian dalam majlis kesyukuran dan Ramatan Aidilfitri di Surau Kampung Tanjung Katong, Sundar. Dalam pada itu, beliau memberitahu pembinaan surau merupakan salah satu projek pembangunan yang dilaksanakan bagi manfaat penduduk setempat. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menjelaskan lapangan terbang lawas baru juga akan dibina di antara Sundar dan Punang. Katanya ia akan mengambil kira perancangan pembangunan secara keseluruhan. Berucap ringkas dalam majlis kesyukuran dan Ramatan Aidilfitri di Masjid Kampung Aru Sunda, Dato' Amar Awang Tengah menambah daerah kecil Sunda juga akan terus dibangunkan dengan kemudahan awam. Jelas beliau penyediaan kemudahan awam akan membolehkan masyarakat terlibat dalam industri berkaitan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu Kerajaan Sarawak juga merancang untuk membina Dewan Baru dan skim pembesaran kampung SPK di Kampung Aru termasuk penyukatan kampung tradisional di kawasan berkenaan. Laporan seterusnya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyeru ibu bapa supaya mengambil peluang melindungi anak masing-masing daripada wabak COVID-19 memandangkan pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kit dos pertama akan ditutup pada 15 Mei ini. Beliau berkata tindakan memutuskan tarikh akhir untuk pemberian vaksin itu dibuat berikutan trend permintaan vaksinasi ibu bapa atau penjaga terhadap kanak-kanak yang semakin menurun dan keputusan ini tidak membabitkan vaksinasi bagi kanak-kanak yang lahir pada tahun 2017 dan belum mencapai usia 5 tahun 15 Mei 2022. Namun demikian, malangnya majoriti daripada ibu bapa masih berpendapat dan membuat pilihan untuk tidak membenarkan anak mereka untuk diberikan vaksin. Jadi saya unjurkan bahawa kita mungkin hanya akan mencapai 45% sahaja daripada golongan kanak-kanak. Tapi saya harap bahawa ibu bapa masih lagi ada masa, 2 minggu lagi akan mengambil peluang untuk mendapatkan vaksin untuk anak mereka. Mengulas lanjut, beliau berkata tahap pencapaian vaksinasi bagi kanak-kanak masih lagi rendah, malah disifat membimbangkan. Sementara itu, Wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS berkesempatan membuat tinjauan terhadap reaksi orang awam berkenaan PIC Kits yang akan ditamatkan pada Ahad ini. Rata-rata mereka berpendapat bahawa pemberian dos vaksinasi PIC Kit tersebut harus diteruskan. Sebab ia melindungi kita semua daripada penyakit COVID. Andaikan vaksinasi itu dihentikan, macam ni nasib orang yang berada di hulu-hulu yang tiada transport, sedangkan setidaknya mau ke pasar berbeli barang makan pun setidaknya ada pengangkutan, setidaknya susah dari segi kewangan. Mudah vaksin tu mau dibayar, apa reaksi setidaknya? Memang setidaknya akan sedih, setidaknya pun akan takut untuk dijakiti benda yang. Sebab kita tu turun-temurun akan ada anak, cucu dan sebagainya. Sebab benda tu belum reda walaupun kira sudah endemik, cuma kita masih memerlukan SOP juga. Sama-sama masih menjaga diri lah. Ya pendapatan lah memang patut diteruskan. Harap pihak kerajaan menghentikan vaksinasi untuk budak-budak. Okay, thank you. Bagi pendapat kami untuk program vaksinasi untuk kanak-kanak, kami rasa perlu diteruskan. Jangan di stop, mungkin boleh lah jangan di stop sebab dari kos cara hidup ini tu yang semakin tinggi dengan barang-barang yang naik untuk kos belanja untuk ambil vaksin memang banyak lah untuk budak-budak, kesian dengan budak-budak untuk pergi sekolah, untuk pelindungan semua lah termasuk orang tua semua. Kita tahu sama-sama menjaga pengerai. Saja kes itu dah makin kurang sikit lah. Sama megak kita pun ingin anak belak tu vaksin lah.
Maka anak lu tahu baik 5 tahun. Ini nemu dunia rela. Ya udah bisa tahun depan. Boleh teruskan program tuh. Ya enggak. Tai ke jauh mendoan tuh nak mampu maya. Ila, entah mau bayar ni nemu bayar ila. Ada mampu kita bayar, maka kita ke orang. Ada yang mana, maka dia tahu dia free kita lihat sama nganya belanak ke diksi. Sementara itu, ibu bapa diseru agar kerap menjalankan aktiviti bersama anak mereka untuk memberi kesan positif kepada kesihatan mental kanak-kanak. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali memberitahu pelaksanaan aktiviti luar seperti lawatan sosial dan interaksi bersemuka dapat membantu dalam menjamin kesihatan mental anak-anak terutamanya selepas penularan wabak COVID-19 sejak 2 tahun lepas. In 2019, the National Health and Morbidity Survey finding revealed that in Malaysia, nearly 500,000 children, 424,000 children had mental health problems. This is because mainly due to their staying in home, forced to stay within the small confines of their homes. It is better if you have a big home, but most of us have very small homes. Our living room are too small and everybody is crammed there for the past 3 years. So this has some effect on the children. So our survey says that in Malaysia, there are nearly 500,000, 424,000 children experience a little bit of mental health problem. Agar mereka dapat keluar dari rumah dan melihat sendiri sejarah-sejarah negeri Sarawak dan mereka dapat berjumpa dan bersosial secara face to face. Dan bersosial secara betul agar dapat kesihatan mental anak-anak kita dijaga. Dan ini saya sarankan sebab sekarang ini di negeri Sarawak banyak tempat-tempat yang cantik, yang unik. Dan yang terkini museum ini. Saya nak bagi tahniah kepada Sarawak Indian Women's Association, presidennya Penghulu Lucy Linggam, kerana inisiatif membawa anak-anak keluar dan melihat dan berinteraksi. So, ini akan menceriakan anak-anak dan ini sedikit sebanyak dapat mitigate masalah-masalah seperti masalah isu mental. Sehubungan itu, Datuk Sharifah Hasidah berharap program seumpamanya dapat terus dilaksanakan pada masa depan bagi memupuk kesedaran dan bimbingan dalam kalangan masyarakat khususnya kepada ibu bapa dan kanak-kanak. Dalam program tersebut, beliau turut berkesempatan menyumbangkan dana sebanyak RM5,000 kepada Presiden Siwa Penghulu Lucy Linggam. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razzie Sitam berharap pelaksanaan projek di luar bandar kembali berjalan lancar setelah melangkah ke fasa endemik. Ujarnya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, projek transformasi luar bandar RTP di kawasan beliau turut berdepan dengan masalah susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Semoga dalam tempoh selepas era pandemik ini pergi kepada endemik sekarang ini daripada 1 April lagi kita harap proses ataupun progres pelaksanaan projek di peringkat agensi seperti JKR, MDB, DID dapat kembali seperti proses biasa seperti sebelum ini pada tahun 2019. Ia akan mengambil masa step by step lah untuk kembali kepada prosedur biasa pelaksanaan projek. Beliau berkata demikian semasa majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kampung Serembang di Saribas. Dalam pada itu, beliau berharap dengan sambutan Aidilfitri di peringkat Kampung Serembang yang julung kalinya diadakan selepas pandemik COVID-19 itu, perpaduan antara penduduk di Saribas terus diperkukuhkan. Dalam program berasingan, Muhammad Razzie memanfaatkan hujung minggunya untuk menyantuni penduduk di Dun Saribas. Lazimnya, beliau turun padang bagi mendengar dan memahami masalah penduduk selain memastikan projek berjalan dengan lancar.
Pada Ahad, beliau memenuhi undangan ke Majlis Kahwin Penduduk Kampung Bungin dan Kampung Bungin. Dalam masa yang sama, beliau turut mengambil kesempatan untuk menziarahi penduduk kampung sempena Hari Raya Aidilfitri. Pada sebelah petang, Muhammad Razif meluangkan masa untuk bersama pesara kerajaan dan penduduk kampung yang merupakan bekas pelajar di SMK Engkelili. Objektif program adalah untuk mengeratkan silaturahim dan mengambil peluang tersebut untuk beramal mesra bersama Adun Saribas. Di Saratok pula, Timbalan Menteri Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak, Datuk Dr. Pengong Manggil telah menyempurnakan Majlis Pemimpin bersama rakyat di Rumah Bundak Sulau Sungau Sebetan. Program anjuran Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Krian dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Bundak Sulau itu turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Belik, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Brian Fong dan Alexander Asing Sadai serta tetamu-tetamu lain. Dalam program itu, Datuk Pengong telah memberi geran sebanyak RM20,000 kepada JKKK serta geran MRP kepada 7 rumah panjang di kawasan berkenaan. Dalam majlis sama, Friday pula telah menyumbangkan RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Bunda. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.